So, malam ni kita akan berkongsikan kepada anda semua kenapa kita berniaga. Berniaga di WhatsApp. Ini soalan yang sepatutnya kita kena tanya selalu. Apabila kita memasuki satu-satu platform tu, kita kena tanya kenapa kita menggunakan platform ini untuk berniaga. Sebab kalau kita tak tahu tujuannya untuk berniaga di atas satu-satu platform ni, maka sepertinya kita memancing di kolam yang salah. Kita pancing dekat kolam tu tapi kita tak tahu nak guna umpan macam mana. Lepas tu kita tak dapat baca apa ikan-ikan yang kita boleh kail daripada kolam tersebut dan sebagainya. Sebab itulah penting tuan-tuan untuk kita tahu, untuk kita faham kenapa kita nak berniaga di WhatsApp. So hari pertama saya dah kongsikan kepada anda berkenaan dengan WhatsApp Business, bagaimana untuk membuat setting dan sebagainya. Dan hari yang kedua saya kongsikan juga kepada anda satu lagi WhatsApp yang baru, WhatsApp tambahan, walaupun dia bukan official daripada WhatsApp, tapi itulah antara WhatsApp yang saya gunakan untuk membuat marketing. Jadi WhatsApp yang satu ini adalah WhatsApp marketing saya panggilkan, ataupun FM WhatsApp. Dia adalah bertujuan untuk mencari pelanggan, dia adalah untuk mencari prospek, pergi join grup sana sini dan sebagainya. So hari ini saya nak kongsikan kepada anda kenapa kita nak berniaga di WhatsApp. So far dapat follow tak kita? Okay. So yang pertamanya WhatsApp. Okay, yang pertamanya kita kena tanya, fahami siapa dan kenapa. Kalau tuan-tuan perasan, kelas saya ni saya akan banyak menggunakan kenapa, siapa dan bagaimana. Itu kita akan kongsi. Kita nak bagi panduan kepada. Pertama kita kena fahami dan siapa yang berniaga ataupun yang berada dalam WhatsApp, sama ada WhatsApp Business ataupun WhatsApp Personal. Itu kita kena tahu siapa mereka ni dan kenapa mereka berada dalam platform itu. Okay. Yang keduanya ialah mereka yang berada di Facebook. Okay. Dan yang ketiganya ialah mereka yang menggunakan website, Google dan sebagainya. Jadi kita kena fahami siapa mereka ni dan kenapa mereka menggunakan platform ini. Okay. So saya kongsikan yang pertama dahulu, kita pergi ke Facebook. Kejap lagi saya akan pusing ke WhatsApp. Okay, yang pertama, so kita kena tanya diri kita juga. Kalau sebelum kita tanya orang lain, kita kena tanya diri kita, kenapa kita pergi ke Facebook? Kenapa kita create account FB kita? Daripada situ kita akan boleh relate, hubung kaitkan kita punya behavior ni ataupun kita punya trend penggunaan Facebook ni sama juga seperti orang yang lain. Jadi kebanyakannya, selalunya, kebiasaannya, majoritinya, mereka yang menggunakan Facebook ini adalah mereka yang ingin bersosial di Facebook. Apa maksud dia bersosial? Mereka ingin mencari kawan baru, ataupun mereka ingin berkawan-kawan, ataupun mereka ingin menjejaki kawan-kawan lama, ataupun mereka nak join grup-grup hobi, ataupun mereka nak mengambil maklumat-maklumat semasa berkenaan dengan politik, hiburan, apa saja. Jadi ini adalah platform untuk kita bersosial. Dapat tak? Jadi banyaknya kita ni bila berada dalam FB, kita suka bersosial. Sebab itulah FB ini adalah salah satu platform yang cepat, senang, mudah viral. Okay, dapat tuan-tuan? Jadi saya nak buka apa? Saya nak buka kepada anda dulu satu pandangan ataupun bacaan maklumat supaya tuan-tuan jelas kenapa tuan-tuan berniaga di WhatsApp dan kenapa kita menggunakan FB dan sebagainya. Jadi 3 platform ini sebenarnya adalah platform yang berasingan, mempunyai tujuan-tujuan dia tersendiri. Secara sedar tak sedar, sebenarnya benda ni memang sebenarnya kita dah tahu, cuma kita tak orang kata tak sahkan saja maklumat tersebut. Hanya kita assume, kita main anggap, kita main fikir-fikir, tapi sebenarnya maklumat ni, data-data ni sebenarnya mereka dah buat analisis. Bahagian-bahagian marketing, siapa yang terlibat dalam perniagaan, siapa yang rajin ataupun agresif dalam marketing, sebenarnya maklumat-maklumat ni mereka dah analisis, mereka dah baca, mereka dah simpan, mereka dah bina maklumat ni dan mereka dah uruskan untuk tujuan perniagaan. Okey tuan-tuan. Okay, yang keduanya,
siapa yang menggunakan Facebook ni, mereka gunakan untuk stalker. Apa maksudnya stalker ni? Ialah kita nak tengok apa kawan kita buat. Kita nak tanya dia segan, ataupun mungkin kita saja nak follow-follow dia. Jadi kita scrolling lah apa aktiviti kawan-kawan kita. Dia lebih kurang macam tu lah. Kita nak scrolling orang, kita nak, bukan scrolling tu bukannya negatif. Means kita nak follow dia. Apa aktiviti, apa rutin mereka. Ataupun macam artis kan, kita selalu follow mereka. Ataupun kita selalu nak scroll newsfeed. Kita selalu scroll newsfeed, kita nak tengok apa berita terkini, apa berita semasa, apa berita-berita sensasi. Jadi itulah antara, sebab Facebook ni adalah benda yang paling cepat untuk kita sebarkan maklumat. Itu sebab dia cepat viral. Jadi di situlah kita boleh cari cerita-cerita semasa. Okay? Seperti saya katakan tadi, trending, dan kita boleh follow benda-benda hobi dan sebagainya. So, dapat tuan-tuan? Dapat follow saya tak? Untuk siapa yang menggunakan Facebook ni? Dah mula faham tak siapa yang berada dalam Facebook ni? Kalau tuan dapat faham, maka tuan-tuan akan dapat tahu bagaimana nak menggunakan Facebook ni sebagai marketing. Tapi kita akan belajar berkenaan ni pada minggu yang ke-3. Okay? So, yang kedua. Okay. Yang keduanya ialah mereka yang menggunakan website ataupun Google. Bila kita berkata website, mereka yang suka menggoogle. Bila Google, dia akan cari apa trending pada hari ini. Siapa jual nasi lemak sedap area Kuala Lumpur. Dia akan Google, dia akan cari. Ataupun dia terus pergi ke website. Jadi, mereka-mereka ini adalah mereka yang mungkin sudah ada maklumat-maklumat tertentu. Jadi, mereka ingin mencari maklumat lanjut. Pasal apa mereka nak buat carian maklumat lanjut? Kerana mereka ni dah ada pertimbangan. Okay? Sudah ada pertimbangan. Okay? Untuk membuat pembelian mungkin. Jadi, sebelum dia membeli, maka dia akan buat perbandingan dahulu. Untuk banding produk A, B, C, penjual A, penjual B, penjual C. Lepas tu apa kekuatan dia, ataupun mungkin dia takut nak kena scam ke dan sebagainya. Jadi, dia akan pergi Google dulu. Dia search dulu. Sebab apa? Sebab dia nak membuat pengesahan dahulu sebelum membuat pembelian. Sebab itulah saya katakan, kalau tuan-tuan tak daftarkan perniagaan dalam Google listing, maka tuan-tuan akan ketinggalan. Sebab siapa yang daftar nama-nama atau syarikat dalam Google listing, mereka akan mudah ataupun keberangkalian untuk dilihat mereka punya perniagaan tu lebih tinggi. Berbanding kita hanya daftarkan perniagaan kita di Facebook saja. Sebab itulah penting sangat tuan-tuan, kita juga kena daftarkan perniagaan di Google My Business ataupun Google Listing. Jadi, kena tanya. Jadi, mereka yang pergi ke website ataupun Google ini, mereka ni jenis yang dah ada keputusan nak buat pembelian. Tinggal lagi nak asahkan harga mana yang paling murah, di mana yang paling dekat, siapa yang boleh hantar dengan pantas, apa lagi percuma yang mereka boleh tawarkan dan sebagainya. Okay, dapat tak tuan-tuan? Nampak? Orang di FB, mereka bersosial. Mereka bukan jenis yang membeli. Siapa yang pergi website, mereka ni mungkin dah nak membeli dah. Cuma nak tunggu maklumat tertentu lagi. Okay, dapat Okay, yang ketiganya barulah kita pergi ke WhatsApp. Okay, siapa mereka yang ada dekat WhatsApp? Tu kena tanya. So, of course, siapa yang ada handphone? Okay, siapa yang ada handphone sekarang ini, pada ketika ini, di waktu dan zaman ini, mereka ini pastinya akan ada WhatsApp. Sangat-sangat jarang untuk kita jumpa mereka yang ada handphone, lagi-lagi yang pegang smartphone, tak ada WhatsApp. Okay? So, maksudnya setiap orang boleh dikatakan wajib dah kena ada WhatsApp. Jadi, di sinilah pentingnya kenapa kita kena ambil kira WhatsApp ini sebagai medium untuk perniagaan. Okay. So, bagaimana kita nak manfaatkan sebagai perniagaan? So, pertama sekali, dalam WhatsApp ini, ada beberapa grup yang di-create, dicipta oleh orang-orang tertentu untuk menghimpunkan mereka-mereka yang lain ini sesuai dengan minat, sesuai dengan hobi, sesuai dengan mereka punya keperluan dan sebagainya.
Jadi mereka akan join group. Macam tuan-tuan lah. Sekarang ni berada dalam group kelas digital marketing. Sebelum tuan-tuan berada dalam kelas digital marketing, tuan-tuan sebelum ni berada dalam info kelas digital marketing. Jadi di sinilah kita pun boleh cari customer-customer kita. Sebab apa mereka join grup-grup ini? Tu kena tanya. Kerana mereka tak nak ketinggalan ataupun terlepas ataupun tercicir sebarang maklumat yang berkaitan. Walaupun pada hakikatnya ada yang join group sana dan sini, mereka tak sempat nak baca. Tapi mereka nak juga join group kerana mereka tak nak tercicir daripada maklumat tersebut. Mungkin ada masa mereka akan membacanya. Okey? Jadi antara ketiga-tiga ni tuan-kawan, okey, kita kena baca trend penggunaan mereka. Okey? Maksudnya masa bila mereka akan menggunakan ketiga-tiga platform ini. Ini saya tak cerita Instagram lah. Saya cerita 3 dahulu. Okey. Kebiasaannya lah, mereka yang tengok WhatsApp ni, okey, adalah lebih tinggi berbanding dengan website ataupun Facebook. Sebab WhatsApp ini kalau ada saja macam notification, message yang tak dibaca, lagi-lagi daripada yang personal, kita ni ada satu keinginan, tak boleh nampak notification, mesti kita akan nak baca juga. Begitulah kelebihan WhatsApp ini. Jadi WhatsApp ini memang sesuai untuk kita buat follow up. Okay. So kalau mereka yang di dalam Facebook pula, mereka ni suka scroll. Mereka tak baca pun sangat, tapi mereka scroll down, up, down, up, down, up, down. Dia scroll sampai ke satu gambar yang dia rasa menarik, then dia stop. Then dia akan baru membaca. Itu cara mereka di Facebook. Tapi kalau dalam Google, mereka ni bukannya baca, mereka ni main type, Google type. Katalah kelas digital marketing, tik percuma, tik, dia akan tu. Dia tengok yang pertama 3 atau 5 yang pertama. Kalau dia tak puas hati, dia Google lagi. Lepas tu dia tak rasa tak kena di hati, dia Google lagi. Lebih kurang macam tu lah. Jadi antara ketiga-tiga platform ni kawan-kawan, saya nak kongsikan kepada anda bagaimana kita nak halakan ke semua benda ni supaya kita nak close customer, approach customer di WhatsApp. Okay? So, mudah saja. Pertama, tuan-tuan buat copywriting seperti biasa. Lepas itu, buat link. Jadi, halakan dia pergi ke WhatsApp ataupun mungkin tuan-tuan akan halakan dia pergi ke website anda. Letaklah link WhatsApp ataupun link website. Itu pun, selepas itu, mungkin kalau mereka pergi ke website untuk membuat carian lanjut, maka tuan-tuan linkkan mereka pergi ke WhatsApp. Okey, itulah dia. Okey. So, di sinilah tuan-tuan kita perlu Kita perlu kenal. Kita perlu kenal pelanggan. Maka kalau kita kenal pelanggan, maka mudah untuk kita close customer itu tadi. Jadi, apabila kita kenal pelanggan, maka mudah untuk kita fahami juga nanti marketing funnel. So, apa dia marketing funnel? InsyaAllah saya akan kongsikan pada minggu yang berikutnya untuk memudahkan anda bagaimana anda memisahkan mereka daripada stranger menjadi prospek, daripada prospek menjadi customer, daripada customer menjadi follower dan akhirnya mungkin menjadi follower tegar anda ataupun loyal customer anda nanti. Jadi topik ini saya akan kongsikan pada minggu hadapan dalam marketing funnel. Okay, stop kat ni tuan-tuan. Dapat follow saya tak? Siapa dapat follow, tekan 1. Siapa dapat follow saya? Okay, faham tak? Kenapa adanya ketiga-tiga? Kita ada Facebook, kita ada Google, kita ada WhatsApp. Dan bagaimana kita nak tarik mereka semua ni pergi ke WhatsApp. Okay, Alhamdulillah. Puan Samsyah kenal 1, Puan Norianti pun ke 1. Okay, good. Then saya boleh ke seterusnya. Okay, so seperti biasa. Seperti yang kita dah kongsikan 2 hari yang lepas. Okay, WhatsApp sekarang ni ada 2. Satu ialah official iaitu personal. Yang kedua ialah business. Dan saya tambah lagi satu ekstra untuk anda. Kita panggil sebagai WhatsApp marketing. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak agresif dalam perniagaan ini, maka tuan-tuan kena menggunakan sekurang-kurangnya, orang kata 2 number. Tapi
Lebih molek kalau tuan-tuan ada number yang ketiga. Tuan-tuan gunakan number ini sebagai number marketing. Marketing tu maksudnya pergi prospecting customer, cari customer baru, cari new customer, cari nombor-nombor baru untuk didekati. Itu dia. Jadi, apabila kita ada jumpa kenalan baru, maka kita bawa mereka pergi ke grup WhatsApp kita yang kita himpunkan mereka ni dalam satu grup kita. Jadi di situlah mudah untuk kita berkongsi maklumat ataupun mungkin kita senang untuk mengiklankan produk-produk berkaitan. Okey? So dapat tuan-tuan? Antara ketiga-tiga ni. Saya dah kongsi topik ni semalam. So tak perlu ekstra. Okey, ni nak kena pakai 3 font ni, 3 line ni. Lebih kurang macam itulah puan. Dia handphone tak perlu 3 puan. Okey, handphone hanya cukup 1 saja. Tetapi dalam satu handphone tu, puan boleh letak 2 WhatsApp. Tapi kalau saya katakan tadi, kalau nak lebih agresif, tambah lagi satu number, nombor yang satu lagi, jadikan number yang ketiga, tujuannya untuk marketing saja. Sebab business lain, marketing lain. Tapi kalau rasa-rasa beginner ataupun masih baru lagi dalam bidang digital marketing, tak perlu 3 number. Pakai saja 2 number. Sudah memadai. Means satu ialah personal, satu adalah nombor business. Sekurang-kurang 2 number. Sebab kita tak nak campurkan yang personal dengan aktiviti perniagaan. Sebab lebih mudah macam tu sebenarnya. Okay? Kira tak perlu 3. 3 tu option lah. Maksudnya kalau nak 3 number, siapa yang nak lebih agresif. Kalau setakat nak 2 number pun tak ada masalah. Memadai. Bergantung kepada cara kita menggunakan strategi perniagaan kita menggunakan WhatsApp tadi. Okay? Jangan kata nanti, Tuan Hardi kata 3 number, kena beli number lagi ke ni? Tak ada. Ini adalah option saja. Okay? So, seterusnya tuan-tuan, barulah kita masuk topik yang berkaitan. Okay? So, apa dia topik yang berkaitan? Kenapa kita berniaga di WhatsApp? Okay, sebab benda ni penting supaya tuan-tuan faham kenapa tuan-tuan berniaga. Okay, pertamanya, WhatsApp ini adalah satu platform yang menggunakan zero cost marketing. Maksudnya kita tak perlu nak berbayar. Tak ada iklan berbayar dan sebagainya. Okay, kita manfaatkan status. Kita ada status. So, kongsilah maklumat perniagaan kita dalam status. Rugi kalau kita tak update status dalam tu. Jadi, gunakan status ni. Tapi pastikan mereka tu dah save lah nombor kita. Kalau mereka tak save nombor kita, maka mereka tak boleh nampak apa yang kita punya update terkini di status tadi. Jadi kena save. Okay. Yang keduanya, kita juga boleh menggunakan grup untuk membuatkan promosi. Bergantung kepada syarat-syarat grup tetapkan. Okay. Dan yang ketiganya, kita juga boleh labeling. Kita forward pergi ke customer sedia ada, update terkini. Jadi benda ni tak perlu berbayar. Semuanya di WhatsApp hanya forward dan kongsikan sahaja. Okay? So, yang pertanyaan. Tapi sekarang akak pakai 2 nombor masuk kat satu phone macam mana? WhatsApp pun boleh pakai 1 nombor saja. Okay, akak pakai 2 number. Okay, boleh puan. 2 number boleh 2 WhatsApp. Install lagi satu business WhatsApp. Itu saja. Okay puan? Okay, yang keduanya, kalau kita berniaga di WhatsApp ini, dia punya kadar buka mesej tu tinggi. Macam saya katakan tadi lah. Kalau kita nampak notification, orang hantar kita mesej, mesti kita nak baca. Tinggal lagi, mungkin kita nak privacykan sikit status kita tu. Kita disablekan blue tick supaya orang tak tahu yang kita dah baca. Tapi kita sebenarnya ingin baca je apa yang telah dihantar oleh penghantar-penghantar WhatsApp ini. Sebab kita memang ada semangat ingin tahu. Jadi kita mesti akan buka WhatsApp tu. Melainkan mungkin grup WhatsApp yang terlalu aktif, mungkin itu yang kita akan ketinggalan maklumat. Tapi kalau kita rajin, kita pun scroll up, scroll down bila ada masa tertentu. Tapi nak ceritakan kepada anda, dekat WhatsApp ini, kadar buka mesejnya memang sangat tinggi. Kalau anda nak follow up customer, maka memang sangat sesuai menggunakan WhatsApp untuk follow up customer anda. Okay? So, dapat Okay, yang ketiga. So, bila kita beriklan di WhatsApp, dia lebih tinggi. Maksudnya samalah seperti yang saya kongsikan tadi.
bila kita iklan di WhatsApp di status, maka status tu sebenarnya kita boleh jadikan sebagai iklan. Kita kongsikan status tu sebenarnya kita dah beriklan dah pun sebenarnya. Cuma kita kena ada strategi bagaimana kita nak menggunakan status ini untuk beriklan. Okey, saya bagi contoh. Okey. Contohnya tuan-tuan berniaga keropok lekor. Okey, kalau tuan-tuan berniaga keropok lekor, janganlah tuan-tuan posting pada pukul 7 pagi ataupun pada pukul 10 tengah hari. Mungkin tuan-tuan boleh start untuk update status tu pada pukul 2 petang. Sebab keropok lekor ni untuk orang makan petang, untuk orang minum petang dan sebagainya. Begitu juga kalau tuan-tuan jual nasi campur tengah hari. Janganlah tuan-tuan post pada pukul 7 pagi senarai lauk pauk pada hari ini. Contohlah semua masakan tu tuan-tuan update status pada pukul 7 pagi, 7.30 8 pagi. Pada 7 pagi, 7.30 8 pagi orang nak cari breakfast, minum pagi. Jadi tak berapa sesuai. Boleh post tapi nak kata ketepatan orang nak tengok WhatsApp tu tak berapa sesuai. Jadi tuan-tuan postlah dalam sekitar pukul 10 pagi, 10.30 pagi, 11 pagi. Maka bila mereka nampak WhatsApp tadi, status tadi, dekat kedai Kak Syamsia ni, ada jual sekian-sekian. Rasa lapar lah pula tengok ni. Lebih kurang macam tu. Jadi kalau 7 pagi, tuan-tuan post ikan bakar asam pedas contohnya kan. Jadi dia punya selera tu tak ada lagi sebab masa tu kenyang. Dia hanya nak alas perut saja. Tapi kalau dah pukul 10 pagi, 11 pagi, dia tengah busy buat kerja, tengah banyak buat kerja, dia dah mula rasa lapar. So bila dia nampak ikan bakar tadi, so dia pun dah rasa macam lapar tiba-tiba. Lebih kurang macam tu lah maksudnya. Jadi strategi update status ni pun penting. Lebih kurang kalau dalam sehari tu buatlah dalam 5 status. Jangan sampai 10 ke atas. Kalau 10 ke atas itu dah bukan nak beriklan. Itu hanya nak orang kata hobi lah jadinya. Okey? Itu maksud dia lah. Okey? So dapat follow saya setakat ni tuan-tuan? Setakat ini dapat follow tak? Okey. So seterusnya. Okey, 90%, okey, 90% peluang prospek akan membaca apa yang diposting. Ini penting. Kalau kita dalam WhatsApp, terutamanya personal, 90% daripada kita ni mesti mereka akan baca. Ini adalah berdasarkan perkongsian mereka yang dalam industri marketing. So maksudnya 90% mereka akan baca apa yang dipostingkan. Cuma tinggal lagi klik. Apa maksud klik? Mereka baca, mereka buat blue tick kat kita ataupun mereka tak reply. Jadi itu penting. Itu memerlukan satu lagi kemahiran yang lain. Bagaimana untuk close customer, bagaimana untuk approach, lepas tu bagaimana untuk close customer. Itu kemahiran lain. Tapi nak ceritakan apa yang kita postingkan kepada mereka ini, insya-Allah 90% mereka akan membacanya. Okey. So, poin yang seterusnya, kawan-kawan. Okey, kenapa berniaga di WhatsApp? Dia adalah satu platform ataupun medium yang pantas, mudah dicapai dan senang untuk kita akses. Hantar sekarang, terus sampai WhatsApp tu kepada penerima. Dengan syarat mereka masing-masing ada internet lah. Dua-dua ada internet. Itu saja. So far setakat ini dekat Malaysia semua orang pun dah boleh mendapatkan perkhidmatan internet. Jadi tak ada masalah sebenarnya untuk internet. Jadi bila kita ada internet, dia ada internet, hantar WhatsApp tu tak sampai 1 saat sebenarnya dia dah terima kita punya WhatsApp. Jadi sebab itu perniagaan ini sangat berkesan. Okey, yang last sekali saya nak kongsikan. Okey. Hubungan. Itu iaitu kita bina hubungan dengan pelanggan. Jadi kalau kita menggunakan Facebook, kita orang tu kita tak kenal, dia lebih kepada stranger. Hanya perkenalan tu melalui Facebook. Dia macam ada satu platform lain lagi. Tetapi kalau WhatsApp ni sepertinya kita hanya dipisahkan dengan hujung jari saja. Jadi apa maksudnya? Sebabnya kita akan save number dia akan save number kita.
So, bila dia save number kita, maka secara tak langsung kita dah dihubungkan menjadi satu rakan, kawan dalam WhatsApp. Macam maksudnya dia dah mula trust dengan kita sebab tu dia save number kita tadi. Jadi, bila ini berlaku, maka customer ni sebenarnya lebih suka kalau kita approach melalui WhatsApp berbanding kita approach mereka melalui Facebook. Sebab kalau FB, sila PM atau sila dia tanya dan sebagainya, kita reply kat situ, mereka kadang-kadang tak selesa. Nak follow mereka pun tak selesa. So, apa yang kita buat, kita akan PM mereka menggunakan WhatsApp. Sebab apa? Sebab perhubungan kita tu dengan dia tu dalam message tu lebih tertutup. Mungkinlah kalau dia tanya ubat kurus, mungkin dia segan lah nak tanya. Kalau dekat FB tengok gambar macam gemuk apa, kita pula scrolling gambar, tak apa-apa sesuai dia rasa kan. Jadi kalau kita gunakan WhatsApp, dia pun lebih selesa. Okay? So sebelum tu jangan lupa ya isi maklumat kehadiran pada ruang komen. InsyaAllah kita akan kongsikan video dan juga nota-nota berkaitan untuk anda. Okay? So far dapat kawan-kawan? Dapat follow saya tak setakat ini? Kalau dapat follow, sila tekan 1. Tak dapat follow, tekan 2. Okay, terima kasih Puan Fudia. Okay, Puan Fudia rasanya kurus, sobat kurus rasanya. Bukan, sebut kurus, minuman kurus ya. Okay, seterusnya. So, bila kita menggunakan WhatsApp Business ataupun WhatsApp sebagai platform perniagaan kita, okay, maka kita akan kena tahu. Dia sebenarnya bukan kena tahu, wajib tahu untuk fahamkan apa itu bina database. Maka kita kena bina database. Dan yang keduanya, setakat bina database tak cukup, tapi kita juga kena uruskan database berkaitan. So, apa benda dua ni? Apa perbezaan di antara dua ni? Dua benda inilah yang tuan-tuan akan gunakan untuk marketing funnel nanti. Kedua-dua ni perlu tuan-tuan faham dan bezakan apa dia bina database, apa dia urus database dan bagaimana strategi menggunakan kedua-dua perkara ini dalam pemasaran. Okey, yang pertama, bina database ini ialah apa saja yang ada berkaitan dengan identiti orang tu. Contohnya, sekurang-kurangnya ada nama dan nombor telefon. Itu sekurang-kurangnya. Kalau lagi details, yang lagi bagus ialah kalau ada nama dia, nombor telefon dan juga email dia. Itu adalah dipanggil sebagai database. So, dalam WhatsApp, tuan-tuan boleh dapatkan dekat mana semua ni? Semua ni tuan-tuan boleh dapatkan dalam WhatsApp kontak anda ataupun dalam WhatsApp group. Di situ ada banyak nombor telefon. Tinggal lagi bagaimana anda nak bina database tersebut. Okay? Selain daripada WhatsApp, kalau di tempat lain tu, mungkin seperti akaun FB, akaun Instagram, itu pun boleh jadikan database. Cuma, kita perlukan maklumat bagaimana untuk kita nak berhubung dengan mereka melalui WhatsApp ataupun melalui email. Kalau macam PM Messenger tu pun boleh, cuma itu ada strategi lain. Okey, itu bina. So, sekarang ni yang kedua. Okey, iaitu uruskan database. So, bila kita ada nama-nama, maklumat dalam database ni, maka kita kena uruskan nama-nama ini untuk urusan apa? Untuk urusan marketing. So, kita nak berjual. Buat apa kita ada senarai number, tapi kita tak uruskan number-number ini untuk tujuan marketing. So, kalau kita tak buat marketing, bagaimana kita nak buat closing? Jadi maksudnya, marketing and then kita akan buat closing. Ataupun mungkin kita mudah untuk membuat follow up kepada customer-customer tadi. Dan akhirnya, di sinilah juga kita akan buat awareness. Awareness tu kesedaran. Maksudnya kita nak kehadiran kita ini dirasai oleh mereka. Itulah juga kita panggil sebagai rebranding ataupun kita nak brandingkan kita. Okay? Setakat ni dapat follow saya mudah saja ni insyaAllah. Okay? So, bagaimana strategi menggunakan WhatsApp Business sebagai perniagaan? Pertamanya, tuan-tuan boleh saja menggunakan WhatsApp personal. Approach lah mereka menggunakan
WhatsApp personal. Hantar dalam personal. Katalah nama Hardi. Saya ada nama Hardi. Okey, Assalamualaikum Tuan Hardi. Apa khabar? Sehat ke hari ini? Saya nak kongsikan satu maklumat kepada Tuan. Boleh? Contoh. Apa sajalah contoh kan. You punya approach. Ataupun Assalamualaikum Tuan. Saya ni dalam grup Tuan. Kita dalam grup digital marketing. Saya rasa Tuan berminat kalau jika saya nak kongsikan tips untuk tingkatkan sales anda. Jadi macam mana tu? Dia mungkin akan PM anda, kan? Jadi itu approach secara personal. Ataupun anda juga boleh approach menggunakan grup-grup berkaitan. Tapi sebaik-baiknya, semolek-moleknya, seafdalnya, biarlah grup ini anda yang manage. Supaya tidak menjadi pertikaian untuk apa saja maklumat yang anda kongsikan. Sebab ada juga grup-grup yang mereka tak selesa sekiranya kita beriklan dalam grup itu. Sebab itulah dalam strategi marketing ini, jangan setakat nak menjual, nak promote saja. Tapi gunakan ataupun cuba kongsikan manfaat, benefit kepada mereka dahulu. Dan barulah mereka akan tanya, bagaimana tu? Contoh macam Fun Food dia, ubat kurus tadi, serbuk kurus. Okey, dia kongsilah. Dalam 3 minggu kurus, dalam 3 minggu, katalah 2 minggu, daripada 90 kg menjadi 70 kg dalam masa 2 minggu. Itu saja. Lepas tu orang mesti akan bertanya, macam mana boleh kurus? Exercise ke? Apa ke kan? Jadi orang akan start bertanya. Jadi kalau dia terus kata, serbuk apa tadi? Lupa dah saya pun dia. Okay, katalah serbuk tu, minuman tu dalam masa 2 minggu, minum ni kurus. Jadi nampak sangat kita jual produk. Jadi orang nak benefit dulu. Tunjukkan bentuk badannya yang dah langsing, seluar dia yang dah longgar dan sebagainya. Jadi bagi nampak perubahan, maksudnya benefit testimoni baru kita kongsikan. Okay? Itu antara tipsnya lah. Okay, next. So, selain daripada itu, kita juga boleh menggunakan broadcast ataupun label. Kalau broadcast ni untuk WhatsApp personal. Tapi kalau kita dah upgrade WhatsApp tu kepada business, kita gunakan label. Kita gunakan label untuk forward maklumat-maklumat berkaitan kepada customer. Dan yang lainnya ialah kita menggunakan WhatsApp status. Update saya iklan-iklan di sana. Okey, dapat dapat maklumat yang saya cuba sampaikan kepada anda pada hari ini. Okey. So, daripada WhatsApp status ni, anda pun boleh forward pergi ke FB. Mudah je. Okay, next. So, selain daripada itu juga, tuan-tuan, untuk WhatsApp ini, tuan-tuan boleh gunakan zero cost marketing, iaitu buatlah copywritingnya, video dan juga foto. Maka tuan-tuan forwardlah maklumat berkaitan di FB ke, di Google ke, ataupun dekat WhatsApp. Tapi, macam saya katakan, malam ini kita punya fokus untuk apa? Untuk berniaga di WhatsApp. Jika tuan-tuan forward ke FB, pastikan tuan-tuan ada link WhatsApp untuk mereka PM anda. Begitu juga dengan website berkaitan. Tapi kalau tuan-tuan nak menggunakan website untuk cross customer pun boleh. Tak ada masalah. Cuma jika kita menggunakan WhatsApp untuk close customer, maka itu kita panggil sebagai bina dan urus database di WhatsApp. Ini ada topiknya, kita akan kongsikan kepada anda pada minggu hadapan. Okey, tajuk yang lebih kurang sama seperti yang tadi. Okey, tapi jika tuan-tuan nak close customer melalui Google ataupun website, itu dia panggil sebagai automasi. Ini tuan-tuan tidur pun tuan-tuan akan boleh buat sales dan boleh close customer. Ini kalau tuan-tuan tidur. Tapi kalau guna WhatsApp, tuan tidur pun tak boleh nak close customer. Melainkan tuan-tuan guna FM WhatsApp. Itu insya-Allah boleh. Sebab dia ada auto reply. Okey? So dapat kalau kita gunakan email atau website tadi, itu kita bina dan urus database di email. So dia adalah dua platform yang berbeza. WhatsApp lain, email lain. Dia email ni dia boleh auto lah. Dia banyaknya automasikan. Dia gunakan software dan sebagainya. Untuk WhatsApp ni dia boleh juga diautomasikan, tapi dia sebenarnya masih lagi bergantung kepada manual. Tapi kalau guna website, totally anda boleh gunakan fully automasikan perniagaan itu. Tidurlah. Tidur tak bangun sampai ke pagi, insya-Allah boleh buat sales. Tapi WhatsApp ni tak boleh. Kejap lagi orang bising.
Bila ni nak close ni. Dia bising sebab dia masih bergantung kepada manual. Okay. So untuk topik ini, untuk WhatsApp business ni kita akan ada topik seterusnya, iaitu kita bina kolam lah, ataupun WhatsApp group kita akan kongsikan kepada anda. So itu sahaja tuan-tuan yang saya sempat nak kongsikan kepada anda pada malam ini. Okay. So sangat simple, sangat ringkas. So sekiranya ada pertanyaan, saya buka kepada anda. Okay. Kita insyaAllah tutup sesi ni sebelum pukul 10 lah malam ni. Okay, dapat tuan-tuan? Ada pertanyaan, saya open kepada anda untuk bertanya. Okay, siapa dapat follow saya, tekan 1. At least saya faham yang tuan-tuan dapat follow saya. Okay, boleh tanya dalam komen dan juga dalam ataupun open saya, smile. Okay, untuk hari ini 1. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Puan Samsia. So, itu saja mungkin tuan-tuan yang saya dapat kongsikan kepada anda. Alhamdulillah, kiranya malam ni agak cepatlah kelas kita untuk kita habiskan silibus yang berkaitan. Sebab dia sangat mudah bagi saya. Sebab yang paling penting tuan-tuan faham kenapa tuan-tuan berniaga di WhatsApp. Okay? So, saya open 1-2 soalan. Jika tak ada, kita tangguh. Okay? Ada siapa nak bertanya? Saya open. Jangan lupa isi borang kehadiran. Okay? Jika tak ada, tak apa. So, saya ingat itu saja untuk pada malam ini. InsyaAllah, saya nak ambil kesempatan ni nak bagi tahu mungkin, okay, pada minggu hadapan kelas kita ditangguhkan seminggu, 3 hari lah. Okay? Kerana saya ada keperluan untuk ke outstation. Itu saja. Sepanjang berapa? 5, 6, 7, 8, 9. Kira 4 bulan, 5 bulan ni, inilah minggu depan tu kiralah minggu cuti lah untuk saya. Sepanjang berapa minggu ni tak cuti. Bukan cuti, maksudnya bukan apa, saya kena outstation. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu yang sudah. Tapi jangan risau, walau bagaimanapun saya akan kongsikan kepada anda juga topik-topik yang berkaitan, mungkin melalui email. Sebab semuanya tu kita dah letakkan dalam YouTube. Dalam YouTube tu kalau tuan-tuan perasan, dia dah ikut hari. Tajuk tu sama dan dia ikut hari. Okay? So itu saja daripada saya. Saya doakan anda semua. Yes? Tuan, hari tu kan tuan kata tuan nak kongsi sikit yang pasal website UTC Sentul tu. Okay, yang itu nanti minggu yang ketiga saya akan kongsikan. Don't worry. Okay. InsyaAllah ada. Okay, terima kasih. Okay, so itu saja daripada saya. Saya doakan anda semua dikurniakan rezeki, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkat, dirahmati Allah, dikurniakan kejayaan dunia dan akhirat, kehidupan husnul khatimah, kesudahan yang baik, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak cilal Quran, anak-anak soleh dan soleha, dilindungi daripada COVID-19, dikurniakan kesihatan dan keafiatan. Itu saja, kita tangguh dengan suatu as dan tasbih kaifara subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Okay, assalamualaikum. Terima kasih. Jumpa semua ya pada Waalaikumsalam. lagi. Okay, sama.